عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جانت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم رواه Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu malam Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu sedang membaca Al-Quran di kandang kudanya. Tiba-tiba kuda betinanya melompat-lompat. Beliau membaca lagi dan kudanya berlompat-lompat lagi. Beliau terus membaca lagi dan kudanya bertambah berputar lagi. Usaid radhiyallahu anhu berkata bahawa saya bimbang kuda itu akan memijak anak saya Yahya yang ada di situ. Lantas saya pergi berdiri berhampiran dengan kuda itu, lalu saya nampak sesuatu seumpama awan di ada bahagian atas kepala saya, yang dalamnya terdapat benda-benda bercahaya seumpama pelita. Benda seumpama awan itu menaik ke atas sehingga hilang daripada pandangan saya. Pada waktu pagi saya terus pergi berjumpa Nabi SAW dan memberitahu, wahai Rasulullah, semalam saya membaca Al-Quran di kandang kuda saya. Tiba-tiba kuda saya berlompat. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Hudair, teruslah membaca. Usaid radhiyallahu anhu berkata, saya terus membaca lagi dan kuda itu berlompat lagi. Rasulullah SAW bersabda lagi, wahai Ibnu Hudair, bacalah lagi. Beliau menjawab, saya teruskan bacaan dan kuda bertambah berlompat lagi. Baginda SAW bersabda lagi, wahai Ibnu Hudair, bacalah lagi. Usaid radhiyallahu anhu berkata, lantas saya membangun dan pergi dari situ kerana anak saya Yahya berada berhampiran dengan kuda itu. Saya bimbang kuda itu akan memijaknya. Lalu saya nampak sesuatu seumpama awan. Di dalamnya terdapat benda-benda bercahaya seumpama pelita. Benda itu terus naik ke atas sehingga hilang daripada pandangan saya. Baginda SAW bersabda, itu ialah para malaikat yang datang untuk mendengar bacaanmu. Jika engkau terus membaca sehingga ke pagi, maka orang ramai akan dapat melihatnya. Para malaikat itu tidak akan dapat menyembunyikan dirinya daripada mereka. Rawahu Muslim. Jadi alhamdulillah, hadirin hadirat, ini kelebihan Al-Quran. Ini baru masuk Islam, permulaan awal Nabi hijrah. Usaid bin Hudair baca Quran di kandang kuda ni, bagaimana suasana berlaku. Nabi bagi tahu pada kita, bacaan itu dapat menarik rahmat Allah SWT, kehadiran malaikat-malaikat. Sebab itu kita kena ada majlis, tak halqah Quran di rumah kita. Dan halqah Quran perlu dihidupkan untuk tarik rahmat Allah SWT pada ahli keluarga kita dengan kita baca Quran di rumah kita. Seperti mana diberitakan oleh Usaid bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat-malaikat yang mana mencari majlis-majlis begini. Bergembira mereka. Jadi bila rumah di dalamnya ada baca Al-Quran, maka setan-setan jin-jin tidak akan ada dalam rumah. Dan bila rahmat Allah Ta'ala ada dalam rumah kita, maka wujudlah suasana kasih sayang dan orang yang mudah taat pada Allah SWT, anak-anak kita, keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung surah Baqarah. Ayat 91, surah Baqarah ayat 91. Muka surat 14, surah Al-Baqarah untuk mushaf kita ni. Muka surat 14 ayat 91. Tuan-tuan kalau duduk depan lagi sejuk sikit, ada ekor belakang panas. Belakang panas ni. Buka kipas tu. Kipas sana.
ayat 91 sambungnya muka surat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungnya masih lagi berkenaan dengan Bani Israel. Panjang lebar Allah SWT jelaskan dalam kitab dia, dalam mukaddimah kitab dia surah Baqarah. Ini sambungnya. Selepas bagi tahu mereka Bani Israel yang berada di Madinah ni, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraiqa, kewujudan mereka di Madinah ni semata-mata tunggu Nabi akhir zaman. Tapi bila mari Nabi, mereka mula-mula sekali kufur. Mereka jadi lagu tu. Punca dia sebab apa? Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Sebab dia tidak ikut Taurat.
tunggu Nabi akhir zaman dalam keadaan tidak ikut wahyu Allah SWT ni bahaya. Tak. Bila mari tak boleh nak ikut. Sebab jalan tak serupa. Jalan tak serupa. Jalan. Kita pun sama juga. Tak tunggu Nabi Isa, tunggu Imam Mahdi. Tak. Kita duduk kalut. Tak. Individu, syakhsiah. Tak. Kita kena kalut dengan jalan. Jalan biar sama jalan Nabi Isa. Jalan biar sama jalan Mahdi. Jalan Nabi Isa jalan mana? Jalan kita Allah, jalan sunnah Nabi, jalan para sahabat. Jalan yang sama. Jalan yang sama. Nah. Allah Ta'ala cerita para anbiya tak ada beza. Tak ada beza. Nah. Dia suruh dakwah dia tak ada beza. Jadi kalau kita ambil jalan lain, kemudian mengharapkan kita bila zahir kita dapat ikut, tidak. Ni berlaku dah. Ni contoh depan kita. Allah Ta'ala tak depan. Kita baca pengalaman mereka. Tempat hijrah benar dah. Duduk di Madinah betul dah. Tak. Tiba-tiba Nabi hijrah ke Madinah, mereka mula-mula sekali kufur dengan Allah SWT. Ini sambungan. Wa idza qila lahum, bila dikata pada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah Taala buat tu. Bila dikata pada mereka, pada ulama-ulama mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah Taala buat tu, dengan apa? Quran dan juga risalah dan juga Nabi SAW. Maka mereka jawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Kemah jawapan dia. Itu kita. Allah Ta'ala bagi tahu, wa yakfuruna bima wara'ah, sebenarnya mereka kufur di sebalik kata-kata mereka. Sebenarnya wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, ucapan mereka itu, di sebalik ucapan mereka itu, mereka kufur. Kufur dengan apa? Wa huwal haqq, dan kebenaran. Kebenaran mana? Musaddiqan lima ma'ahum, kebenaran yang mana apa yang ada bersama dengan mereka telah membenarkan. Mereka sudah tahu dah Nabi ini benar, mereka tahu dah Quran ini benar. Lepas ni Allah Taala bagi tahu, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang yang mana kami bagi pada mereka ilmu kitab. Ilmu kitab apa ni? Taurat dan Injil. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak mereka. Ni Allah Taala bagi tahu pada kita. Jadi bukan Quran itu benar, Quran ini membenarkan Taurat dan Injil, tidak. Taurat dan Injil itu telah membenarkan apa yang baru jadi hujah kan. Kalau dalil Quran ni benar sebab Quran ni membenarkan Taurat dan Injil, dia tak jadi hujah kan. Nabi ni benar, Rasulullah benar ni sebab Rasulullah ni kita iktiraf Nabi Isa, kita iktiraf Nabi. Dalil saya benar ni sebab saya iktiraf Nabi Isa, sebab saya iktiraf Nabi Musa, dia tak jadi hujah. Kalau gitu semua yang boleh jadi Nabi. Saya benar bahawa saya iktiraf Nabi SAW, Nabi. Saya akui Nabi Muhammad ni benar-benar seorang Nabi. Saya akui semua Nabi-Nabi tu, maka saya Nabi. Mana boleh hujah lagu tu? Tak jadi hujah. Hujah ni yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran ni, Nabi dan Quran ni, kebenaran dia sudah diberitahu dalam Taurat dan Injil. Kebenaran itu. Dan mereka pun yang jadi ada di Madinah sebab apa? Sebab daripada Taurat. Kalau tidak, mereka tidak akan hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke Madinah ni sebab apa? Mereka sudah diberitahu dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab Injil mereka, bahawa Nabi SAW akan zahiri Madinah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, bila dikata pada mereka berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka jawab, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, ya. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, mereka kufur sebenarnya. Mereka kufur dengan kebenaran yang mana kebenaran itu mereka sendiri tahu. Mereka sudah membenarkan. Cuma Quran tak bagi tahu. Quran ayat kul, tanya mereka wahai Muhammad, ni jawab pakar king. Falima taqtuluna anbiya Allah, apa-apa kamu bunuh para nabi sebelum ni? Para nabi di kalangan kamu tu, apa kamu bunuh? Sekiranya kamu benar-benar mukmin. Kalau dia nafi macam kan dah. Walaqad ja'akum Musa, dah sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada kamu. Nabi kamu paling agung sekali, Nabi Musa alaihi salam. Dengan bawa bukti-bukti, bawa Taurat. Thumma takhatumunkum, kemudian kamu sembuh anak lembu, kamu jadikan lembu. Tengok Allah datang ke hujung. Selepas dia, wa antum zalim, dalam kamu zalim. Kemudian Allah Taala dedahkan kepada kita lagi sikap mereka. Wa id akhadna mitsa, ingatlah ketika mana kami buat perjanjian dengan kamu, kami akad bukit Tur di atas kamu,
Dia kami perintah pada kamu, ambillah kitab Taurat ni, beramallah dengannya dengan sungguh-sungguh, dan ta'alah wasma'u. Maka mereka jawab kepada dia. Ni jawab dengan keadaan hal ni. Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak sikut. Dengar tak sikut. Dan ni Allah Taala bagi tahu ajib dua baris ni. Punca Bani Israel, punca ulama mereka tidak dapat ikut Taurat. Gapo dia? Wa usyribu fi qulubihimul ijl. Telah meresak dalam hati mereka ni, mahzuf situ hubbul ijl, cinta pada lembu, cinta pada anak lembu, al-ijl. Allahu akbar. Al-ijl ini kita kena terjemah anak lembu juga, sebab zahir dia gitu tu kan. Tapi sebenarnya dalam Quran, bila kita perhati lepas ni pun, bukan dia bukan semata-mata anak lembu. Nabi kata, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut sunnah-sunnah orang Yahudi. Bagi tahu. Seperti mana selipar yang sama, ataupun syirab bi syirab, zira' bi zira'. Dak sejeka demi sejeka, sikit. Sehasta demi sehasta. Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang, tengok salaku, sehingga mereka pilih jalan dalam lubang bewak pun. Lubang dhab Nabi sebut, bukan bewak. Kita tak tahu bewak kita lagu mana. Tak, siapa dia tahu boleh bagi tahu kamu. Kita tak ingat. Adakah bewak dengan dhab ni serupa dari sudut tabiat dia? Cuma yang kita maklum, dhab ni boleh makan, bewak kita tak makan. Tapi Nabi kata kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kamu pun akan masuk lubang dhab. Tak. Apa Nabi guna tasbih dhab? Sebab dhab ni binatang tak syidik. Binatang tak syidik. Tak. Nak ikat dia mudah dah. Nak ikat dia. Dia sarai dia ni dia tidak ada pintu kecemasan. Dia tak seperti binatang-binatang lain. Binatang-binatang lain ada pintu kecemasan. Tak. Sebab tu payah nak ikat sikit. Orang solar dalam lubang dia kan, dia tubik kat pintu lain. Tak. Dhab ni tak ada pintu lain dah. Dia buat lubang kan dalam tanah. Dia tak ada pintu kecemasan. Tak. Pasal kena ikat dia mudah ya. Lagu mana masuk sumber air. Masuk air dia lemah kan, dia kena tubik. Pasal tak ada pintu lain. Dia tubik batu. Batu mudah ikat dia. Cuma nak kenal lubang dia. Tak. So, tak ada. Yang kedua, dhab ni bila dia tidak ada pintu kecemasan, tu sarai dia, situlah dia berok, situlah dia kecil. Dia cemah. Tapi Nabi umpama umat ni. Tak. Bila Yahudi nak masuk dalam lubang tu pun kita akan masuk juga. Dan Allah Taala bagi tahu di antara kesesatan Yahudi ni cinta pada anak lembu. Bah kita tengok anak lembu seragam. Tak orang panggil lembu seragam. Orang tak panggil lembu, tak panggil lembu, tak ada gapo. Tak sedangkan ni fitnah besar. Jadi tentu dah sekarang itu dia bukan masalah lembu ni semata-mata. Cuma Allah SWT guna al-ijl ni. Dan konsep sembah berhala, sembah lembu, tu konsep dia tu. Yang kedua, al-ijli dalam Quran, Allah Taala guna sengaja ijli. Ijli ni bukan semata-mata lembu. Tak. Dunia ni dipanggil ajilah. Man kana yuridul ajilata ajjalna. Tak. Dia ada kaitan. Ain jim lam ni dia bukan semata-mata anak lembu. Dia juga dengan makna dunia. Dia juga dengan makna dunia. Dan memang di antara fitnah Bani Israel ni cinta pada dunia. Cinta pada dunia. Di sini sebenarnya al-ijl ni sebab tu Samiri buat ijl, bukan kata anak lembu berjalan tu. Samiri buat ijl itu daripada apa? Daripada perhiasan. Daripada emas-emas. Tak. Daripada emas-emas ni dibuat ijl jasadan lahu khuwar. Tak. Jadi dia sebenarnya satu konsep. Tak. Mana perhiasan dunia yang dihias begitu indah sekali. Jadi Allah Taala bagi tahu pada kita ni punca Yahudi Bani Israel ni tidak dapat taat pada kitab Allah, pada Taurat tak dapat ni sebab wa usyribu fi qulubihimul ijl. Telah meresak. Usyribu ni dia minum. Usyribu ni dia perkataan minum. Telah minum dalam hati mereka ni lembu tak minum. Ni di antara balaghah dalam Quran. Tidak ada dalam bahasa Arab lain. Lembu orang tak minum, lembu dia orang makan. Tak. Tapi Allah SWT guna ni, apa guna usyribu ni? Sebab nak ayat anda. Maknanya benda tu, cinta tu meresak masuk tu sampai ke dalam darah. Dengan begitu cepat sekali. Dan al-ijli ni apa? Simbol dunia lah. Simbol dunia. Dunia yang jelas.
jasadan lahu khuwar. Allah Taala bagi tahu dalam ayat lain dari surah Taha. Yang berbentuk dia juga ada suara. Lagi semua ni makna apa dia? Makna benda yang mana jelas, ada kesan, nampak. Ini sifat dia. Supaya kita, sebab tu akhirat tak terkesan, sebab tak nampak akhirat, gaib. Dah kita nak lan ni, tak usah kira lan ni. Nak orang kita terkesan. Jadi Allah Taala bagi tahu kepada kita, punca Bani Israel tak dapat ikut kita Allah. Kerana apa? Kerana cinta pada dunia. Dia cinta dunia lagu mana? Wa usyribu. Telah meresap dalam hati mereka ni hubbul ijl. Cinta pada ijl. Cinta pada dunia. Pada dunia ni. Dengan sebab kekufuran mereka. Apa maksud? Kerana kufur, kerana sentiasa langgar perintah Allah SWT ni, hak ni akan menebar. Hak ni pun Allah Taala bagi tu sebab punca dunia meresap dalam hati ke apa? Sebab kita sentiasa langgar perintah Allah SWT. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Sungguh buruk kalau kamu dakwah gini orang beriman. Mereka katakan nu'minu bima, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Kami pun beriman juga. Allah Taala bagi tahu, katakanlah sungguh buruk iman yang menyuruh kamu buat perkara lagu ni. Tidak ikut Taurat, cinta pada dunia. Sungguh buruk Allah Taala bagi tahu. Sekiranya gini orang mukmin. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Tengok ni ayat lepas ni kan semua tentang dunia. Sebab tu kita kata ijl tu dunia sebenarnya. Baru kita faham. Bukan semata lembu, anak-anak lembu tepi jalan gitu, tidak. Dia lebih besar daripada tu lagi. Besar. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel, Yahudi di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, in kanat lakumud darul akhirah. Sekiranya akhirat ni hanya milik kamu. Ini dakwaan, ini percakapan mereka lah, seperti dalam surah Al-Imran lepas ni. Mereka kata kita akhirat ni hanya untuk kita khusus. Akhirat nanti dibangkit gitu Yahudi Bani Israel yang akan dibangkit balas syurga ni. Manusia lain ni, dia ni setara dengan binatang. Sebenarnya akhiratnya hanya untuk Bani Israel. Itu kefahaman mereka tu, mereka monopoli sampai tahap tu. Bukan setakat monopoli Allah Taala kasih nahnu abna'ullah wa hibbah, kami ni anak-anak Allah, kami ni kekasih Allah. Betul dia lagi tu, bila orang jauh daripada wahyu kan, siapa kau tok wali, dia mana wali, tok wali set kita belaka gitu belaka. Jangan, ini kesesatan Bani Israel. Sehingga dia beritahu akhirat ni hanya milik dia. Allah Taala bagi tahu, suruh tanya mereka wahai Muhammad, sekiranya akhirat ni milik kamu secara khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut dakwah bukan manusia lain, maka fatamannawul maut, maka bercita-citalah untuk mati. Tak, cita in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Allah Taala bagi wala yatamannahu abad, mereka sekali-kali tidak akan bercita-cita untuk mati sampai bila-bila. Sebab apa? Bima qaddamat aydihim, mereka tahu sebenarnya. Ni yang bawa hadirin hadirat, dalil anfusi ni, dalil yang ada pada diri manusia, fitrah manusia ni. Walaupun akal dia boleh royak dia ni kekasih Allah, dia ni keturunan dia molek-molek, dia buat cerita macam-macam kan tak? Tapi dalil pada fitrah dia tahu dia salah. Sebab tu dalil yang ada pada diri manusia ni lebih hebat lagi sebenarnya. Dalil badhi yang kita kata badhi tu pun punca daripada fitri ke? Kalau fitri ni tak ada, fitrah kita tak ada benda tu, maka badhi tak ada. Jadi punca badhi pun daripada fitri juga, daripada dalil fitrah juga. Pada fitrah juga. Tengoklah, wala yatamanna, sekali-kali mereka tidak akan bercerita bahawa bima qaddamat aydihim, sebab mereka apa yang telah mereka buat dengan tangan mereka. Kesilapan mereka tahu. Wallahu alim bidzalimin, Allah Taala tahu siapa yang buat zalim. Wala tajidannahum ahrasan, ni Allah Taala jelaskan. Masih kita di dunia, kamu akan dapati pasti Allah lagi lam ta'kid, nun lagi tak. Wala tajidannahum, Allah, kamu pasti akan dapati mereka ni ahrasan nas, sangat manusia paling ingin, paling cinta pada kehidupan dunia. Allah bagi tahu Yahudi ni, Bani Israel, mereka lah paling cinta. Dia orang lagu ni dia penakut sebenarnya, bukan berani, kerana ada benda ya. Dia juga wa minal ladina asyraku, orang yang mana dalam hati dia ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang paling cinta tentang dunia ni. Pertama sekali Allah Taala bagi Yahudi, dan yang kedua orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syirik dengan Allah Taala ni dia akan cinta pada dunia. Dia konung dia dah.
Yawaddu ahaduhum, Allah Taala bagi sama mana cinta pada dunia, ingin sekali di kalangan mereka ni lau yu'ammaru alfasan, kalaulah mereka dipanjangkan umur sehingga 1000 tahun. Dan Allah Taala jawab, wa ma huwa bimuzahzihi bil azab an ya'mal, walaupun mereka dipanjangkan umur begitu sekali pun mereka tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Taala sangat jelas dengan apa yang dibuat oleh hamba. Sangat jelas. Ni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita tentang Allah Taala sudahi tentang dia. Sebab tu kita bagi tahu setiap muka surat ni ada tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sudahi dengan wallahu basir. Allah jelas setiap apa yang kita buat, setiap apa yang dibuat oleh hamba, Allah Taala jelas belaka. Sebab tu amalan ni kerana Allah. Ketaatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Habis qadiyah tu. Masalah seterusnya pula, Allah Taala cerita berkenaan Nabi ketika mana di Madinah ni, rombongan Jibril, rombongan Yahudi ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis-hadis lain, tak. Jadi walaupun mereka tolak Nabi, tapi mereka nak jumpa Nabi. Yahudi ni pelik, tak. Dia panggil sakit jiwa, tak. Orang panggil apa? Macam orang gila talak lah. Tak. Cerah tapi rindu juga. Tak. Kita tengok macam dia nak Nabi doa rahmat untuk dia. Dia tahu Nabi kan? Betul? Tapi tak sikut. Tak sikut. Jadi rombongan dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama mereka lah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kau mari wahyu pada kamu ni, datang bawa wahyu ni malaikat mana?" Tak, malaikat mana? Sebab apa bagi tanya ni? Sebab dalam majlis dia kan, orang Yahudi ni dia ada majlis-majlis dia, Taurat dia ajar. Taurat. Tuan, ni pun satu perkara yang mana bila isteri Nabi tanya Nabi kan, "Afa nuhliku wa finna salihun?" Tak, bolehkah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita ada orang soleh? Tak. Sedangkan kita mengajar Quran pada anak-anak kita sekarang ni, anak-anak kita ajar anak-anak dia Quran. Benda begitu seterusnya. Boleh sesak ke umat lagu ni? Nabi kata, "Tak perhati Yahudi. Yahudi kan ajar anak dia Taurat. Dia ada maktab-maktab ada. Maktab-maktab untuk anak-anak dia. Belajar Taurat, dia ajar Taurat. Dan mereka mahir tahu. Allah SWT panggil ahbab. Sedikit pandang Taurat. Sedikit mana Taurat. Mereka tahu Taurat. Tapi ia jadi sesat tu bukan sebab Taurat, sebab tak ikut Taurat. Ikut tu tak sih. Kita pun jalan tu dalam kita Quran jangan main lah ni. Tak, nak orang kita. Tapi tak ikut Quran, tak ikut Quran. Jadi dalam majlis dia tu mesti ada orang tanya, tak pergi jumpa kau Nabi. Tak pergi jumpa kau Nabi. Tak, orang ni bagi tok guru Yahudi kan, duk mengajar Taurat ni. Tu Nabi mari tu. Kan betul kan? Bila kita faham Nabi yang bawa dakwah, majlis taklim Nabi ni tentu bagi kesan. Dia ada orang Yahudi mari dengar, dia bila dengar kan terkesan. Dia tentu dalam majlis dia orang dekat-dekat dia bagi tahu bahaya ni sebenarnya ni. Kalau kita biar kan, dah lama-lama habis orang kita masuk Islam. Betul? Ni jahat tak jahat ulama dia. Bila dia tengok keadaan lagu ni, okey kita pergi jumpa Nabi. Kita pergi jumpa Muhammad. Kita akan tanya untuk pastikan dia ni Nabi sungguh ke ada. Nabi untuk kita juga ke ada ni. Allah. Dalam surah ini di antara kesesatan ulama-ulama Yahudi zaman Nabi, peranan mereka yang mereka mainkan untuk kekalkan Yahudi-Yahudi ni supaya tidak beriman dengan Nabi. Dia tak biar kan, dia bukan kata awak senyap gitu dan dia buat kerja. Dia buat kerja. Dan Nabi buat kerja Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, tanya Nabi, "Wahai Muhammad, mari bawa wahyu pada kamu ni siapa dia?" Tak, malaikat mana? Maka Nabi kata, "Jibril." Oh, dia kata Jibril ya. Dia kata apa ni? Oh, Jibril bukan untuk kami tu. Kami Jibril tak belakang ni. Patut beza pun kita. Kita ingat kau malaikat sama. Kita mari jumpa Nabi Musa bukan Jibril. Apa dia? Mikail. Mikail. Malaikat lain. Malaikat lain. Malaikat lain. Jadi percakapan begini. Percakapan begini saja. Ni rekat bukan ada. Rekat. Tapi ni cara ulama ni. Cara terlebar. Dia nak pusing, dia nak spin. Tak, supaya masyarakat dia ni tak ikut orang baru ni. Ikut orang baru. Mana dia tahu. Lepas tu dia balik kat dalam majlis dia bagi tahu, kita jumpa dah. Kita catch dah. Kita tanya dah dia. Kita tak boleh ikut dia.
Sebab apa? Sebab mari jumpa dengan Nabi Musa tu, bukan malaikat ni, malaikat lain. Jadi tak sama. Jadi orang-orang ni pada kena gitu agak pening. Tak ikut jadi kau gemah. Sama tu orang awal. Dalam surah An-Nisa, bila keadaan dakwah begitu hebat lagi, terus kemenangan di Badar, di Uhud, tak. Jadi benda ni kan bagi kesal kan juga. Dia pusing orang lain pula. Jadi mereka kita tanya pula Nabi. Tak. Mereka tanya Nabi, mereka tanya Nabi mana? Tengok ulama mereka dalam surah Al-Imran. Mereka pergi jumpa Nabi, wahai Muhammad, alladzina qalu inna Allah ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhunna. Ini ajib. Ni ulama-ulama dia Spain. Bila anak-anak buah mari tanya ni tok guru, tak Nabi sungguh ni lagu ni. Tak, Nabi sungguh lagu ni. Tak, bila tengok orang mula terkesan dengan Nabi, maka mula buat statement baru. Allah Taala rakir dalam Quran. Statement lagu mana? Mereka kata, Anna bukan tak sikut. Anna nak menerima je. Kalau benar tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir. Tapi kita telah buat perjanjian dah ni. Nabi Musa telah buat perjanjian dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda alamat Nabi tu benar, Nabi akhir zaman ni benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tu kena buktikan bahawa dia kena datang satu binatang korban, lepas tu bagi api sambar, bakar. Tu baru Nabi sungguh. Kan? Ayat tiana bikur, supaya dia datang bawa binatang korban, kemudian ta'kuluhun nar, kemudian api menyambar dia. Bila dia buat dari bukti gitu, barulah dia Nabi sungguh, baru kita ikut. Bahawa benda tu ada tak ni reket ulama mereka. Reket ulama mereka bila royak pada Nabi, Nabi tak boleh buat kan? Nabi tak boleh buat. Bukan Nabi tak boleh buat, Nabi tak layak. Bukan lagu tu pun, tak ada pun. Ini tipu. Tapi bagi orang yang meruk dengan dia, orang tak asuk pada dia, oh ya Allah, bukan. Royak dah. Tok guru kita pergi jumpa dah. Dah. Tanya dah dia. Jadi Allah Taala jelas kan pada kita. Ini pun perkara yang sama juga. Jadi Allah Taala turun ayat. Bantah kan kefahaman mereka ni. Jadi ini memalukan mereka. Qul, katakanlah orang, man kana aduwan li Jibril. Siapa dia bermusuh dengan Jibril, sesungguhnya ketahuilah Jibril yang menurunkan pada hati kamu, yang bagi tahu pada kamu daripada hati, pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan kamu adalah Al-Quran lah. Yang mana Quran ni musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Quran ni Taurat dan Injil telah membenarkan kedatangan dia ni, risalah ni, dan sebagai wahudan, sebagai petunjuk dan berita gembira kepada orang mukmin. Kemudian Allah Taala, man kana aduwan lillah, siapa dia bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan para malaikat, bermusuh dengan rasul-rasul, lebih-lebih lagi sebut khusus Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya dia adalah musuh Allah. Sesungguhnya Allah Taala bermusuh dengan dia. Baik, sesungguhnya Allah SWT musuh bagi orang yang kufur dengan semua perkara ni. Jadi jolok Nabi Musa ni Mikail mari ada tipu belaka, tak ada. Cuma kita dalam Quran disebut Jibril dengan Mikail. Tak. Israfil disebut dalam hadis tiup sakakala. Jadi zahirnya ada beberapa malaikat-malaikat yang besar lah. Malaikat-malaikat yang besar. Tak. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan juga malaikat Israfil. Ada pun Israel tak ada dalam hadis Nabi. Yang kita panggil malaikat maut tu, dalam Quran hanya sebut malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul maut, Allah Taala bagi tahu. Tak. Orang lain tak ada nama-nama malaikat, kita tidak tahu. Tapi jumlah malaikat lebih ramai daripada kita. Cuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masa perang Uhud, Sa'ab bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, tak bagi tahu pada kita masa perang Uhud, aku lihat di sisi Nabi kanan kiri ada dua orang pakai jubah putih. Tak, pakai jubah putih, pakai baju putih. Bayar tu siap. Baju putih. Tak, yang mana kami tak kenal, kami tak pernah lihat. Duduk perang, duduk pertahankan Nabi, belah kiri Nabi. Tak, kanan dia kiri. Bila tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Dia kata Jibril dengan Mikail. Jibril dengan Mikail. Jadi Yahudi kata Jibril ni jenis perang, Mikail jenis bahagian wahyu saja. Tidak, perang belakang. Bila turun kan tak? Perang belakang. Jadi hak ni sebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala batalkan kefahaman Yahudi ni. Yahudi ni dia putar ya, dia pusing ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia buat alasan tak ikut Nabi sebab Jibril. Kita kalau dia ayat Mikail kita ikut dah dia. Betul. Dia orang buat alasan ni.
Orang alasan yang kerana perkara ni, kerana dia deki dengan Nabi, Nabi tidak zahir di kalangan kumpulan mereka, Nabi SAW ini menyebabkan dia tolak, dan untuk benarkan statement dia ni, kefahaman dia rekod macam-macam rekod. Itu Quran ajar kita. Quran ajar kita. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah turun kepada kamu Muhammad ayat-ayat yang sangat jelas. Dan tidak ada yang kufur dengan ayat melainkan fasik. Melainkan muncul dia kerana dosa. Muncul dia kerana dosa yang dia bergelumang dengan tu. Sebab tu suruh istighfar. Suruh istighfar. Aw kullama ahadu ahdan, Allah Taala bagi tahu masih lagi berkenaan dengan Yahudi Bani Israel ni. Setiap kali datang pada mereka perjanjian-perjanjian baru daripada Rasul yang Allah Taala utuskan, nabadhu fariqam minhum, segolongan di kalangan mereka tu telah buat campakkan perjanjian itu. Bal aktsaruhum la, bahkan kebanyakan mereka tidak mahu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Taala bagi tahu walamma ja'ahum rasul. Tadi walamma ja'ahum kitabun. Ini walamma. Apabila datang pada mereka rasul daripada Allah, yang mana rasul ni apa yang ada bersama mereka telah membenarkan. Ada dalam Taurat, dalam Taurat telah perintahkan supaya beriman dengan Nabi, dalam Injil telah perintahkan supaya beriman. Ayat mana dalam Taurat? Allah Taala bagi tahu kan dalam surah Maidah, walaqad akhadna mitsaq bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Allah Taala rakam dalam surah Maidah berkenaan dengan Allah Taala telah buat perjanjian dengan Bani Israel zaman Nabi Musa lagi, dengan 12 kabilah yang besar. Allah Taala kata apa? Sesungguhnya aku akan bersama dengan kamu bila kamu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan beriman dengan Rasul aku yang aku utuskan, dan kamu bantu dia. Allah nak bagi tahu. Tapi tidak mereka buat. Tak sih. Allah nak bagi tahu. Bila datang Rasul daripada Allah SWT, datang Nabi kita, yang mana dalam Taurat dan Injil telah membenarkan, nabadha fariqum minhum. Nabadha ni dalam bahasa Arab, nabadha ni buat macam kita buat sapah. Nabadha ni dalam Quran ada taraha, ada alqa, ada nabadha. Nabadha ni mana buat ni kita tak paling dah. Mana benda tu tak ada nilai. Tengok dia buat, Allah nak gunakan nabadha fariqum minal ladhi. Alqa ni benda yang mana kita buat kita tengok lagi. Taraha pun. Tapi nabadha ni macam kita buat siapa? Tengok Allah guna perkataan nabadha. Satu golongan di kalangan yang diberi pada mereka ilmu kitab ni, ulama-ulama mereka ni buat campak kebenaran tu yang mereka tahu ni nabi ni sebenar. Campak apa? Kitab Allah wara'a zuhurihim. Campak kitab Allah, campak Quran supaya tak ada hilang di belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamu. Dan dia buat seolah tak ada kena-mengena sampai sekarang. Sekarang ada YouTube kita boleh tengok. Kita boleh tengok apa dia? Majlis-majlis ahbar Yahudi sekarang. Yang ada hebat-hebat zaman dia, amalan ni. Tak. Yang kemah ngaji. Tak. Bila sebut bab Quran kan, dia kecek cara benda yang tidak ada nilai. Benda yang tidak ada, tak ada ihtiram siap. Tak ada kaitan. Dia buat gitu. Allah Taala bagi tahu mereka campak kitab Allah belakang mereka ni ka'annahum la ya'lamun. Seolah mereka tak kenal apa Quran ni. Dia nak kekalkan supaya pengikut-pengikut ni tak terkesan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena buat gitu. Lepas tu bila tak ikut kitab Allah, bukan kitab Allah Quran saja, Taurat pun. Kebenaran Taurat tu mereka campak juga kan. Lepas bila tak ikut wahyu, ikut apa dia? Wattaba'u ma tatlu syaitan. Ikut apa yang dibaca pada mereka oleh syaitan mereka. Jadi gitu dah. Dia bila jauh daripada wahyu ke dah, dia akan dekat dengan apa yang diajar oleh syaitan. Pas syaitan ajar apa sihir? Sihir. Daripada sihir ni lah dia pusing masyarakat soal benda ni keramat. Benda ni keramat. Tak, sihir ni kan dia boleh mendatangkan satu perkara luar biasa pada zahir pandangan manusia. Tak. Jalan lipat bumi. Sihir. Sihir. Tak. Dia boleh dipelajari. Dia alamat sihir dengan karamat ni beza mana? Keramat benda yang tidak boleh dipelajari. Dia anugerah kurnia daripada Allah SWT yang Allah Taala bagi pada hamba yang soleh sebagai ta'yid, sebagai bantuan nusrah Allah SWT. Dia benda tu tidak dimiliki oleh wali. Dia benda perkara luar biasa yang boleh dimiliki. Ini dia panggil sihir. Yang boleh dimiliki sihir. Itu beza. Dia sihir ni mari daripada setan. Dia tengok ulama Yahudi ni, dia tak ikut Taurat, tak ikut wahyu. Dia ikut apa dia? Dia gitu dah. Kalau tak ikut wahyu dia akan ikut setan lalu.
ikut ajaran-ajaran syaitan, amalan-amalan yang diajar oleh syaitan. Wattaba'u, mereka ikut apa yang dibaca pada mereka oleh syaitan-syaitan mereka. Ala mulki Sulaiman ni, ini rekaat baru pula. Jadi bila dia belajar sihir gini kan, takut berigak orang kata ni macam sihir tak? Ada. Ini ilmu Nabi Sulaiman ni. Nisbah pada Nabi Sulaiman pula. Kalau zaman kita kan, tak belajar dengan jin kan? Ni jin Islam ni. Kayak jin Islam. Guna jin Islam kan beres lah orang. Bom kan dia guna jin. Bahaya bom guna jin ni. Tak apa, jin kita jin Islam. Sebut jin Islam tu kan, boleh bom orang dia. Ni bahaya tu. Tak, engkau saya tertular bahagian sesak kan. Tak, zaman dulu zaman ni. Masa zaman Nabi, tak, ketika mana benda ni bila dikritik bahawa dia ni belajar sihir, sihir kita sihir Nabi Sulaiman. Dia tuduh pula Nabi Sulaiman kan ma'ruf kan, bahawa kerajaan Nabi Sulaiman boleh terbang, boleh kecek dengan burung, semua ni sihir Nabi Sulaiman ni. Jadi kita ni ilmu Nabi Sulaiman ni kita belajar ni. Ni bahaya tu jangan. Tak ada. Allah Ta'ala kata, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Tengok Allah Ta'ala namakan sihir dan kufur ni sekali. Dia tak ada beza. Sebab nak jadi sihir dia kena kufur. Dia syarat bagi berlakunya sihir ni, dia kena ada syirik dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sama ada sembelih bukan kerana Allah, sembelih aja hitam, aja putih tu nak jauhkan orang ya. Tapi sembelih tu kerana jin suruh. Sembelih tu kerana jin suruh. Baca bismillah, tak apa. Tapi sembelih tu siapa dia suruh? Jin suruh. Tu kan? Dia advance dalam ni. Tak, hatta baca ayat kursi tak apa. Tak. Amalan-amalan mari daripada tu. Amalan tu. Buat amalan ni. Bukan masalah betul tak betul baca dah, bukan masalah. Masalah amalan tu buat siapa dia ajar. Dan kita ikut ni atas raya siapa dia. Baca ayat kursi ke apa, jin aja. Jin kata baca 500 kali, kita baca 500 kali. Boleh berapa orang? Arah tu jin. Kita buat tu kerana jin dah. Kerana jin dah. Dan ni bahaya. Ada ni bahaya. Dia masih ada syirik, masih ada unsur syirik, masih ada. Kalau lebih tua kat Zahir lah. Tapi dia tengok masyarakat, dia tahu masyarakat lagu mana. Dia tak pernah zikir. Yang masyarakat berat, dia suruh selain daripada Allah. Dia gitu, dia tak ada kesihatan belah. Serta dia pandang. Kalau dia suruh ustaz-ustaz gini, tak, amalan suruh demo tu, dia tak seru. Tak, dia ayat Quran dulu. Lepas tu agak buat. Tak, dulu baca 500 tak jadi, suruh baca 1000. Baca 1000 tak jadi, 10,000. Baca 10,000 tak jadi, tak. Baca 50,000. Orang yang nak buat 20,000 nak habis kan. Tinggal semai Jumaat, tinggal gapo, tinggal lama dah tinggal kan habis Bila tinggal hak ni kan, lama-lama kan shortcut lagi mudah. Suruh rijalul ghaib. Pula. Rijalul ghaib pada 10 kali ya. Lega ni kena 50 kali, 50,000. Ni kena 10 kali ni. Orang nak beratur dah luar nak buat ni. Tak. Dia maksud kita. Dia mana? Sebab tu Allah Taala kata wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak pernah kufur. Sebab tidak ada kaitan dengan Nabi Sulaiman. Sihir ini tidak ada kaitan. Sihir dengan kufur tidak dapat dipisahkan. Tapi walakinna syaitan, tapi Allah tahu. Tapi syaitan yang ajar manusia. Walakinna syayatin kafaru. Tapi syaitan yang kufur. Dan yu'allimuna an-nasa sihir. Syaitan yang ajar manusia sihir ni. Syaitan yang ajar manusia sihir ni. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ni pula tu ni ayat iskal ni. Tak di antara susah. Sebab apa? Sebab benda ni sebahagian sudah meresap dalam masyarakat kita. Terjemahan dia pun sebenarnya Allah Taala bagi tahu yang ajar sihir ni syaitan. Dia wa ma unzila masih dengan isim mausul. Dan apa yang diturunkan kepada malaikat, dua orang malaikat di Babil, iaitu malaikat Harut dan Marut. Kalau kita terjemah ma dengan isim mausul, dia jadi dia juga apa yang dia ajar, sihir yang dia ajar oleh dua orang malaikat. Dulu kita terima je kan. Tak. Tapi bila kita perhati lagi, tak ada. Ma ni kena dengan makna manafi. Tak. Mana Allah Taala bagi tahu Yahudi ni dia tak ikut wahyu, tak ikut kitab Allah. Yang dia ikut apa? Ikut apa yang dibaca oleh syaitan. Kemudian nisbah pada Nabi Sulaiman, Allah Taala nafikan. Nabi Sulaiman tidak pernah ajar sihir. Nabi Sulaiman tidak ada ilmu sihir, tidak ada kaitan dengan sihir. Sihir ni kaitan dia dengan syaitan. Syaitan yang ajar manusia sihir. Dan wa ma unzila an kana nafi. Dan tidaklah apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat tu di Babil, iaitu Harut Marut ni sihir. Tidak ada kaitan.
Dua orang malaikat ni tidak ada kaitan dengan sihir. Dua orang malaikat ni diturunkan oleh Allah SWT untuk jelaskan hakikat sihir. Dia bukan ajar sihir. Sebab kita nak nisbah kepada malaikat ajar sihir ni bahaya. Ajar kufur, sihir dengan kufur kan? Sihir dengan syirik. Mana boleh malaikat ajar syirik? Malaikat hanya diturunkan oleh Allah SWT. Malaikat Harut dengan Marut ni di Babil, di Iraq dulu ni, satu waktu dulu, untuk bagi tahu pada manusia hakikat sihir. Hakikat sihir tak ada masalah. Bagi tahu hakikat sihir. Hakikat sihir ni kufur. Hakikat sihir syuruk. Bagi tahu. Bukan ajar sihir. Sihir ni Allah Taala sendiri bagi tahu. Walakin nasyayatin kafaru yu'allimu. Setan yang ajar manusia. Jelas dah ayat Quran ni. Siapa dia ajar sihir? Setan ajar sihir. Maknanya ketika sebelum malaikat ni turun ni, ilmu sihir sudah melata dah. Ilmu sihir sudah melata, sudah tidak terkawal, kita kata dalam bahasa kita lah, dari sudut kita ni. Lepas tu bawa Allah Ta'ala Nabi. Nabi tak leh. Sebab Nabi ni, nama dia ni sudah difitnahkan dengan sihir dah. Kalau ada mana-mana Nabi, kita kata aja sihir, tak leh. Nabi ni tidak boleh kaitan dengan langsung dengan sihir. Sebab tu Allah Ta'ala atas malaikat. Itu pertama. Yang kedua, untuk ajar sihir ni, dia kena hakikat dia. Daripada para anbiya, Nabi tak kena hakikat sihir. Dia kena ke? Sebab apa? Allah Ta'ala cerita Nabi Musa AS bila ahli sihir Fir'aun lepas tu kat khuyila ilaihi min sihrihim. Tengok Allah Ta'ala beritahu. Bila ahli sihir Fir'aun lepas tukar dia, lepas tali-tali dia, Allah Ta'ala kata apa? Khuyila ilaihi. Dikhayal kepada Nabi Musa. Mana Nabi Musa pun terkena sihir. Nabi Musa pun terkena sihir juga. Wa aujasa min khifati Musa, sebut Nabi Musa. Dia telah masuk dalam hati Nabi Musa ni ke mana? Sangat takut bila berlaku perkara lagu tu. Nabi Musa pun terkesan. Dia orang terkesan ni sebenarnya dia ilmu dia tentang sihir dia tidak meliputi. Dia orang yang paling layak sekali ajar satu benda ni, ilmu dia kemah, dia meliputi. Dia tentu dah para malaikat. Para malaikat tu dah sangat jelas. Itu dah orang yang tidak terkesan. Sebab tu Allah SWT turunkan malaikat untuk ajar manusia tentang hakikat sihir. Sebab dia sangat jelas ada. Dia boleh bagi tahu, ni sihir, ni bukan sihir, ni sihir lagu ni. Lagu ni sebenarnya sihir. Orang tak nampak, siapa dia boleh hajar lagu tu? Benda yang sangat jelas. Para malaikat lah. Dan malaikat Allah SWT, para anbiya Allah Ta'ala tidak hantar dia untuk ajar benda lagu ni. Sebab malaikat para anbiya ni dia kena berlepas diri. Sebab memang orang duduk tuduh sihir dah. Semua Nabi dituduh sihir. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syekh, Nabi kita SAW. Lepas tu kalau ada dah salah seorang Nabi ni ajar sihir, Allah SWT bila berkait dengan risalah dia, Allah Ta'ala akan jauhkan. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala turunkan malaikat. Yang ni kita buat hati. Dia tengok malaikat ni berkata, wa ma yu'allima, dia tidaklah dua orang malaikat ni bila nak ajar mana-mana orang, hatta mereka, sehinggalah mereka berdua akan kata, kami ni ujian pada kamu. Kami ujian kamu untuk menyatakan hak, dia bukan hak. Fala takfur. Tengok, janganlah kamu kufur, maksud jangan kamu mumarasatus sihr. Jangan kamu guna sihir ni. Ni malaikat. Fala takfur. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu ni ayat ni Bani Israel fayata'allamun. Dia belajar. Tak. Dia ambil. Malaikat jelas kan hak ni hakikat sihir. Tak. Benda-benda lagu ni sihir kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat bagi tahu jangan guna benda ni. Tapi mereka ni Bani Israel ni dia ambil benda tu. Dia belajar benda tu, dah ambil daripada malaikat, sihir juga. Tak dengar kata. Apa yang menyebabkan dua orang ni boleh berpisah? Dua orang ni manusia berpisah, suami isteri dipisahkan, adik-beradik berbalah kerana sihir. Dan wa ma hum bidarrin nabi min ahadi illa bih. Dan tidaklah mereka boleh bagi mudarat dengan perantara sihir ini pada sesiapa pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat dia tidak. Hakikat dia sebenarnya hakikat sihir ni dia tidak ada hakikat dia, sudut zat dia. Dia sudut zat dia. Kalau kita kata ain haq, seperti mana Nabi bagi tahu tu ja'liyah semua tu. Seperti mana api membakar gula manis ni tuan-tuan. Ini sebab musabbab ni ja'liyah, yang Allah jadikan sebenarnya. Sebenarnya dia tidak ada kaitan. Seperti mana makan hilang lapar, minum hilang dahaga tu kan. Hak ni semua ni asbab musabbab, bukan asbab musabbab hakiki. Dia semua ja'li, semua ni yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hak ni pun kalau dari sudut hak, dari sudut tu, dari sudut ain, Nabi berkata ain ni, pandangan mata ni hak, boleh bagi kesan. Sihir pun dari sudut tu bolehlah kita nak kata, tapi dari sudut hakikat dia tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Bahkan Allah Taala jelaskan dalam kisah dari surah Taha kan, mana khuyila ilaihim min sihrihim annaha tas'a, dikhayalkan kepada Nabi Musa dan juga dikhayal pada pandangan manusia sihir mereka ahli sihir ni annaha tas'a, gerak. Jadi sebenarnya tak gerak, sebenarnya tak berubah, tali tetap tali, tukar tetap tukar. Tak dikhayal pada pandangan Nabi Musa. Tu sihir. Mana sihir ni sebenarnya hakikat dia tak berubah. Hakikat dia apa dia? Tali tak bergerak, tali tak berubah. Tak berubah jadi ular, tak berubah jadi tak bergerak. Bukan setakat berubah, gerak pun tak. Tali dia juga tukar tu, bukan setakat tak berubah. Tali-tali yang disihir bergerak pun tidak. Allah Taala bagi tahu. Dikhayal, Allah Taala kata khuyila ilaihim annaha tas'a, bahawa tukar-tukar itu bergerak. Dikhayal saja. Dia juga disihir pada pandangan manusia. Makna sihir ni dia hanya membolak-balikkan pandangan manusia dengan khayalan manusia. Hakikat dia tak berubah. Hakikat dia tak berubah. Ini nas daripada Quran. Ini hakikat sihir. Hakikat sihir. Jadi mudarat manfaat ni Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan, Sebab tu Allah Taala berfirman, "Hum bidarrina bihi min illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum." Dan mereka belajar apa yang bagi mudarat pada mereka, dia tidak bagi manfaat pada mereka. Sebab tu sihir dia tak boleh belajar. Dia tidak ada kebaikan, dia kufur, dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma orang yang mana kata ulama-ulama yang kata boleh belajar dari sudut sebagai hakim, pembantu hakim tu putuskan kan masalah-masalah orang sihir khianat kan tak? Itu bukan belajar sihir, belajar untuk tahu hakikat dia tu. Belajar ini perbuatan sihir ke tak. Kalau tidak orang akan heran. Dia kena belajar juga, dia satu ilmu yang boleh dipelajari. Tapi bukan dipraktikkan. Tak untuk kita buat hukum kan? Tak. Kan? Orang bunuh orang dengan sihir kan? Santau gapo-gapo kan tak? Jadi satu orang itu yang terlibat dengan masalah jenayah begini kan, dia kena belajar, dia kena tahu kan tidak kan, nyanya tak, nyanya tak, dia kena tahu hakikat dia, tapi bukan dia praktik, dia tak boleh praktik, tapi dia kena tahu, dia kaji sehingga dia boleh tahu ni santau dia ni santau dia ni, dia boleh tahu tak. Tapi Bani Israel ni Allah Taala bagi tahu, ulama-ulama Yahudi di Madinah ni, mereka ni belajar sihir, dia guna sihir, dan mereka memang pun mereka cuba sihirkan Nabi kan, kita semua maklum. Tak, mereka sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bunuh Nabi, untuk ganggu Nabi Isa. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil sesungguhnya mereka tahu apa yang mereka beli itu, tak, dengan belajar sihir itu mereka telah jual akhirat mereka. Tidak ada bagi mereka fil akhirati min bahagia langsung. Orang yang terlibat dengan syirik, dengan sihir ni terlibat dengan syirik, sebab tu tidak ada bahagia di akhirat. Tidak ada bahagia di akhirat. Wala bi sama syarau bihi, sungguh buruk apa yang mereka telah jual dengan diri mereka tu. Beli syirik, beli sihir, bayar dengan jiwa dia, dengan diri dia. Allah Ta'ala bagi sungguh buruk perbuatan mereka ini. Walau kan ya'lam, kalulah mereka mengetahui hakikat dia yang sebenar-benar. Walau annahum amanu, Allah Ta'ala kata, kalulah mereka ni benar-benar beriman dan bertakwa, nescaya Allah Ta'ala akan bagi balasan dari sisi Allah SWT lebih baik lagi. Lau kan, kalulah mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hakikat Bani Israel yang Allah Ta'ala suruh kita belajar. Tak saya ikut wahyu, ikut saya. Perintah-perintah Allah SWT semua tolak. Kebenaran yang mari daripada kitab mereka sendiri pun mereka tak saya ikut. Ini sikap Bani Israel yang Allah Ta'ala cerita pada kita setakat ni. Masuk ayat seterusnya, ayat 104 ni. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini qadiyah lagu lain pula. Allah Ta'ala nasihat pada orang mukmin, wahai beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata lagi kepada Nabi SAW ra'ina. Ra'ina ni maksud zahir bahasa Arab. Ketika pada zaman Nabi diutuskan sehingga zaman kita pun, ra'ina ni maksudnya apa? Perhatilah keadaan saya. Perhati keadaan saya. Ataupun kita tak nak terjemah dengan, sebab dia lebih kurang dengan mana? Unzurna. Dan Allah Ta'ala kata, jangan kamu kata ra'ina, katakanlah unzurna. Dua ni maksud dia sama, cuma ra'ina ni perhati pada saya, dia ada maksud apa dia? Maksud tak molek. Dia lebih hampir ucapan tu tak molek. Kita nak faham ayat lagu mana? Kita ada bahasa kita. Bahasa kita paling mudah lah, natal lah, natal. Natal ni dia ada kadang-kadang kerana rapat sangat kita kecek dia dah.
Mau tak tengok Natal ni. Dah. Kita bahasa Kelantan. Dia satu sudut tak, dia molek untuk menyatakan keakraban. Kita kecek lagu tu. Tapi dia ada sudut dia, tapi zahir perkataan itu sebenar, perkataan itu sendiri dia tak molek. Dia gitu. Ra'ina ni zahir perkataan dia, perhatikanlah saya, bagilah tumpuan pada saya. Tu zahir perkataan. Tapi sebenarnya dari sudut perkataan itu sendiri sebenarnya suruh perhati itu dalam keadaan tak molek. Minta tu dalam keadaan tak molek. Dia ada unsur tu. Dia ada unsur tu. Itu yang pertama dari sudut bahasa Arab. Tak ada kaitan dengan Yahudi. Cuma yang kedua ni bahaya ni. Yang kedua ni bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi ni. Ra'ina maksud dia apa ni? Sayyi'una. Orang paling teruk kami. Orang paling teruk, orang paling jahat, orang paling tak molek. Tu Ra'ina. Jadi Yahudi Madinah ni bila dengar para sahabat kecek dengan Nabi, ya Rasulullah Ra'ina. Oh dia pun suka. Apa dia? Ada. Ni peluang nak kata depan muka tapi orang boleh terima. Kalau masa hamba ngaji di Pakistan kan, orang Pakistan panggil apa dia? Stereka. Stereka. Orang Pakistan panggil stereka. Isteri. Kita panggil isteri. Bini kita kan? Tak. Orang Pakistan panggil stereka isteri. Kita pinjam isteri. Dia beres. Kita pun suka sama kita. Dia tak ada gapo. Sebab dia kita ayat isteri, dia stereka. Kita pasal lagu lain. Tak, kita suka sama saja. Budak-budak yang muda gurau kan. Kecek bila sama-sama. Kita benda ni kita kecek bila ada set kita. Tak, kita ayat baik. Isteri tu tiket dia kata. Mari isteri kamu beres dia kata. Kita pun suka sama-sama kita. Itu bahasa sebab kerana bahasa berlainan kan tak? Cakap apa? Jadi ini perangai Yahudi ke? Yahudi bila tengok sahabat kata pada Nabi Ra'ina, dia kata, tak. Kita boleh guna. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, Ra'ina juga. Ra'ina maksud dia apa? Sayyi'una, orang paling jahat kami. Itu disebut. Dia sudut bahasa. Allah SWT bila tengok keadaan lagu ni tak? Allah tak kenal. Tak, Allah tak kenal. Tak. Jadi Allah Taala perintah pada orang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata ra'ina. Jangan kamu kata ra'ina. Yang kedua, Allah SWT kata kena ajar pada kita daripada Yahudi ni semua tak molek. Tapi kita kena menyakin. Sebab penyakit kita sampai kita ni kan? Demokrasi. Demokratiyah dari Islamiyah, ad-demokratiyah al-Islamiyah. Demokrasi itu sendiri, maksud demokrasi itu sendiri pun syirik dah. Demokrasi maksud al-hukmu lisya'bi. Hukum ni milik rakyat. Hukum ni milik rakyat. Hukum milik rakyat ni canggah Al-Quran dah. Jangan dah. Kita pergi ambil, lepas tu tapak Islam pula. Sepatutnya tak boleh, hak ni pun tak boleh guna dah. Kata itu tak boleh guna dah. Kata itu tak boleh guna dah. Hak ni, hak kita demokrasi lebih teruk lagi daripada Ra'ina ni. Lebih teruk lagi. Hak ni berkait dengan al-hukmu. Allah Taala kata al-hukmu lillah. Hukum ni milik Allah. Kan milik siapa ni? Allah yang layak saya. Kau orang lain. Ini Allah SWT bagi kita pada para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu beriman la taqulu. Jangan kata ra'ina. Jangan kata ra'ina. Sebab orang Yahudi guna perkataan ini untuk menyanyi. Untuk mempersendakan Nabi SAW. Baik, tak boleh persendakan Nabi, persendakan agama. Tak boleh. Ni perkataan lagu ni kalau boleh terima tak tahu. Tak. Kalau orang mengerti bahasa Arab lagi nak demokrati al-Islamiyah ni. Tak. Wa qul unzurna, tapi Allah katalah unzurna, bagilah perhatian pada kami wahai Rasulullah. Wasma'u, dengarlah, Allah kata dengarlah. Bertilah bol lepas ni. Kecil lagu tu. Walil kafirin azabun alim, bagi orang kafir ni azab yang pedih. Kemudian Allah Taala dedahkan ma yawaddul ladzi. Ni Allah Taala dedah pada kita. Kita jangan ikut jejak langkah orang lain. Orang lain tak ada ingin kebaikan pada kita. Tak. Jangan ingat mereka approach untuk kita guna untuk bina sistem kita dengan demokrasi ini. Tak, benda tu kebaikan pada kita tak ada. Kita tidak ingin kebaikan. Ni Allah Taala dedah pada kita. Kalau umat Islam ni jadikan Islam ni sungguh-sungguh sebagai panduan selamat lama. Selamat dengan gitu, dengan tak khabar gitu sebenarnya. Kita ada panduan yang cukup kemah, solid. Kita nak bina umat kita ni itu kemah. Tak timbul dah, tak timbul apa dah, tak timbul teroris, tak timbul apa. Tak ada, mana ada unsur tu Islam. Tengok Nabi Musa dengan Firaun, lagu mana? Islam ni dapat bertahan dalam semua situasi.
Hatta dalam keadaan pemerintah seperti mana Firaun, dia boleh gerak lagi. Dia ada contoh juga. Dia tidak menimbulkan. Mana ada Nabi Musa sekali pun, walaupun Allah Ta'ala cerita telah bunuh Bani Israil sekian lama. Kalau kita demokrasi ajar kita ni, sistem kita hidup dulu ni, kita tengok cerita-cerita semua kan, semua ke arah kalau situasi keadaan tekanan lagu ni, apa dia kita nak buat? Balas dendam. Semua unsur-unsur balas dendam belakang. Pak kita pun suruh gitu juga. Oh, ada kita suruh tengok orang zalim. Kan cerita sekali dia cerita gitu. Satu pihak yang buat zalim menindah dah, mari hero lalu. Tak, kalau Rabi Hood, cara Rabi Hood dah. Apa curi harta orang gapo-gapo tu. Kita kena sihir lagi tu, molek. Kita pun sokong juga. Benda-benda karut belakang. Selain tak ada lagu tu. Tak. Dia untuk menegakkan satu benda hak tu kita langgar perintah Allah Subhanahu taala. Atau maksud untuk bina keadilan tu, maka kita langgar perintah. Tak ada dia gitu. Dia semua molek belakang. Islam ni nak bina tu semua unsur yang syamil belakang. Dia tidak ada drama-drama ni, tak ada kita. Tengok Nabi kita di Madinah, tengok Nabi kita di Mekah. Kalau buat cerita drama, kalau kita buat filem Nabi di Mekah kena suruh pergi Mekah, pergi Madinah ni nak kena katak lagi. Oh, buat perancangan siap orang Mekah. Balas dendam. Tak ada. Bila Mekah, Fatu Mekah, dak Nabi kumpul semua orang Mekah, apa pendapat kamu tentang aku? Tak. Orang mulia, anak orang mulia gini-gini. Kami kata antum tu lah, kamu bebas belaka. Tak ada isu. Ni bina umat ni. Ni bina umat. Amr bin As masuk Islam. Amr ibn As masuk Islam selepas Hudaybiyah ke tak? Dia mikir apa? Tak boleh Mekah jatuh. Lepas ni orang syirik tak? Khalid bin Walid, Amr ibn As ni hari yang sama masuk Islam. Yang telah bunuh orang Islam, dia kepala pengat. Khalid bin Walid, Amr ibn As kepala pengat. Tapi bila dia masuk Madinah ke tak? Macam mana sahabat sambut kan? Sahabat sambut. Berita gembira lah gitu. Mana sahabat tidak ada isu. Orang ni kerana Allah sungguh. Kerana Allah sungguh. Alah, bila mari suruh hari ini masuk Islam dah, bagaimana disambut? Bagaimana disambut? Telah terbina. Ni lagu ni fitrah kita. Apa pun situasi sebenarnya, kita ada satu keadaan yang lebih molek lagi sebenarnya. Yang lebih molek lagi, yang gagah. Tapi kita tak sikap. Kita sama nak main dari drama, nak suruh jadi sesuatu tegas macam. Atas nama nak tegak kebaikan, atas nama nak tegak Islam, atas nama nak tegak nak buat umat, kita timbul ke benda yang mana menyebabkan perpecahan. Jadi terik belaka. Dekat situ nubuah tak ada benda lagu ni. Mana ada isu? Ni Allah Taala jelaskan kepada kita. Hak ni pun isu berkenaan dengan Yahudi ni. Hatta masalah sekarang ni tak. Kejahatan Yahudi yang kita tahu sekarang tak. Pun kita jadi balas sama-sama kita agak. Yahudi buat jahat gini, kita bila sebahagian kita tidak peduli, kita jadi nak mahu sama-sama kita pula. Kes Yahudi tu kita nak balas sama-sama kita pula. Sedangkan tengok Quran sudah pada kita ni. Ni Allah Subhanahu taala mula dah ayat seterusnya ni nak didik para sahabat, nak didik kita umat Islam ni bagaimana nak interaksi dengan Yahudi, musuh yang buat perancangan siada malam untuk hapuskan kita. Ni Allah Taala dah kama yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab. Allah Taala bagi tahu orang kafir di kalangan Yahudi dan juga musyrikin ni, mereka sekali-kali tidak ingin kebaikan. Tidak ingin kebaikan apa? Ayunazzila alaikum min khairin min rabbikum. Tidak ingin turun ke atas kamu apa-apa kebaikan. Tidak ingin. Allah Taala bagi tahu orang kafir di kalangan ahli kitab, orang kafir di kalangan musyrikin, Allah Subhanahu taala turunkan apa-apa kebaikan kepada kamu. Mana mereka nak supaya kita binasa sebenarnya. Ini Allah Taala dah kira apa yang ada dalam perut mereka. Tapi Allah Taala jawab, Allah yaqtas bi rahmatihi man. Allah Taala akan khususkan dengan rahmat siapa yang dia kehendaki. Allah Taala tidak terikat dengan siapa-siapa. Dia kurnia Allah sangat besar. Kemudian Allah Taala dah kritikan Yahudi. Di antara kritikan mereka ni, bapa tak sama risalah. Bapa tak sama risalah. Tak. Nabi Musa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia sudut syariat lah. Dia sudut syariat. Khilaf. Dia Nabi khilaf lah kau. Nabi khilaf. Hatta bila Yahudi semaya dengan pecak selipar, Nabi suruh maya pakai selipar. Tak. Nabi tunjuk khilaf. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Jadi Allah Taala jawab, kami tidak nasakh mana-mana ayat, atau kami tidak lupakan mana-mana ayat, melainkan kami akan datangkan yang lebih baik lagi. Ataupun seumpamanya. Tahukah kamu bahawa bukankah Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu? Allah Taala boleh buat apa dia nak buat? Apa dia nak buat? Jangan jadi isu. Dan orang Yahudi ni dia suka jadi isu benda-benda lagu ni. Benda-benda yang mana sekejap lagu ni perintah Allah. Bila mari perintah Allah SWT,
Orang mukmin diajar oleh Allah SWT kepada kita ni, dia sahabatlah peringkat pertama. Dia sahabat telah tunjuk pada kita apa pun keadaan. Bila Allah Taala kata gini, gini. Bila Allah kata gitu, gitu. Bila Nabi ajar lagu ni. Ini payah kan. Biasanya manusia ni bila dia dah selesa dengan apa sesuatu satu waktu, maka bila nak buat perubahan payah. Payah. Tapi tidak, Islam ni diajar kepada kita daripada surah ni apa pun keadaan. Yang sebenarnya kita terkesan dengan perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT. Ini ulama bagi ayat ni, ini berkait dengan kiblat. Berkait dengan kiblat. Lepas ni Allah Taala akan detailkan lagi berkait kiblat. Dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tiba-tiba gini, ni lagu mana agama lagu ni? Tak konsisten lagu ni. Tak konsisten lagu ni. Jadi Allah Taala jawab. Allah Taala berkuasa. Dan ni pun ujian. Dia tak sih kita bila kita selesa dengan hati tu, mari perintah Allah Taala, benarnya kita buat kadang kita selesa. Dia ada orang disiplin lagu tu kan. Sebenarnya dia telah bina dah. Lama-lama jadi ibadat dia tu kerana disiplin dia. Bila mari perintah Allah Taala ni ujian, sebab tu kata ujian ni. Sebab tu kita kena letak perintah Allah Taala. Sabit ni perintah Allah SWT, maka kita ikut kan. Kita nak lagu tu. Alam ta'alam, tengok sebab tu Allah Taala kata, Allah Taala tunjuk kudrat dia juga, pemilikan dia. Bukankah kamu tahu bahawa sesungguhnya semua apa yang ada di langit dan di bumi ni milik Allah Taala belakang, ikut dia nak buat kerana apa? Kita ikut je. Wa ma lakum min dunillahi min walid. Tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Kemudian Allah Taala tegur sikit. Ni bahasa ni mula ada tarhib pada para sahabat, pada orang Islam. Am turiduna, adakah kamu nak tanya, adakah kamu ingin tanya Rasul kamu seperti mana Nabi Musa ditanya sebelum ni? Ini zahir daripada asbabun nuzul ayat ni. Dia ada sebahagian para sahabat di Madinah peringkat awal kerana hubungan baik mereka dengan Yahudi sebelum Islam. Masih lagi duduk pergi dalam majlis mereka. Dan bila duduk dalam majlis mereka, syubhat datang. Bila syubhat datang, mereka tak faham, mula jadi sangka buruk macam-macam. Ini bahaya. Sebab tu Nabi tak benar kan? Sebab tu Nabi tak benar pergi duduk dengan Yahudi ni. Nabi tak benar pergi. Sahabat. Dia kalau kita nak faham sama kita, Allahu Akbar. Kita bukan tak boleh royak belaka, demo baru jah 3. Tak boleh masuk. Demo jangan pergi masuk jannah. Tak uwi kan? Tak uwi masuk jannah. Kelas jannah tak uwi masuk. Apa? Kan jadi susah ha. Demo baru duduk jah 3 ni. Dengar dua arah daripada jah 3. Biasa lu. Dia gaduh dah pergi masuk kelas ni. Lepas tu mula cikgu kata mudah yang matematik ni tak. Tu mudah kita. Pergi masuk kelas ni dia kata payah. Jadi dia tu syubhat tu jadi payah. Dia kata dia begitu. Agama begitu juga kan. Agama begitu. Dia pergi pula tempat Yahudi. Dia Yahudi ni memang orang peluang pun. Dia Allah SWT redahkan perkara. Dia nak bina umat ni, bina masyarakat ni tu. Kalau kelas sekolah kita mudah tu. Masyarakat ni kita tak boleh pergi. Hatta Nabi pun tak boleh pergi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tu dalam surah Maidah kan. Ya ayyuhar rasul la yahzun. Allah Ta'ala bagi tu. Wahai Rasul, jangan sedih. Jangan sedih ke apa dia? Jangan sedih, cepatnya umat ni ke arah kekufuran cepat. Sebab apa? Sebab ada di kalangan umat kamu sama'una lil kadhib. Suka dengar berita-berita bohong ni. Suka dengar. Dia ada orang lagu tu. Pas dia dengar gosip, pas mula terkesan. Dia ni nak bina. Nak bina. Ni peringkat awal lagi. Ada peringkat awal lagi. Tapi mula dah Allah Ta'ala bagi tahu, wahai orang Islam, adakah kamu ingin tanya Rasul kamu seperti mana Nabi Musa ditanya? Banyak tanya, banyak sampai tak boleh nak buat. Dia sepatut umat dengan Nabi ni ikut ya. Nabi tahu dah, Nabi paling jelas sekali tentang umat ni. Ikut arahan. Nabi kata buat gini, tarbiyah, slow. Sosok. Kita baru soalan aja satu. Hidup dengan soalan yang lain kan. Mula kita tanya soalan dan ketika mana orang lain tak sedia, tak boleh. Nabi tak suka soalan lagu tu. Nabi tak suka dan Nabi mula marah para sahabat. Sebab tu sahabat satu peringkat tak berani tanya dalam kelas Nabi. Hatta Abu Bakar, hatta Umar je. Sehingga masyhur dalam hadis Nabi kan tak? Para sahabat semua nanti sesek ulu mari. Pada sahabat-sahabat rapat dengan Nabi ni tak berani tanya dah sebab Nabi pernah marah dah sekali. Jadi mereka tak berani nak tanya. Jadi lekat kurung gitu. Jadi mereka berharap kalulah datang orang sesek ulu mari sesek ulu kan dia tahu ke satu. Dia pakai mari tanya. Jadi mereka nak tunggu orang lagu tu.
Dan sahabat berkali dia nak tanya soal ni, dia royak ke dia ni, mungkin tanya lagu ni, mungkin tanya lagu ni. Jadi suruh dia motor tanya. Jadi Nabi SAW bila tengok orang luar tanya lagu mana, Nabi jawab belakang. Nabi tak marah ke apa. Tapi kalau hok cerdik ni mari tanya soal lagu ni, Nabi marah. Nabi marah. Tak. Nabi tarbiyah para sahabat begitu. Tarbiyah para sahabat lagu tu. Tak. Jadi Allah SWT mula tegur, tak si jadikan para sahabat ni jadi seperti mana Bani Israel. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, tidaklah orang yang menukar kekufuran selepas iman ni, maka dia telah pilih jalan yang sesat, sebab bahaya. Dia dengar syubhat-syubhat daripada ulama Yahudi, kemudian dia tanya syubhat tu dalam majlis Nabi, sedangkan jawapan tu Nabi tak perlu jawab lagi. Kalau jawab jadi masalah pada orang lain, dia tak perlu lagi. Hari Nabi tak suka ni. Dan bila Nabi tak boleh jawab apa dia nak gak, mula dia heran. Itu yang jadi masalah. Jadi Allah Taala tegur. Ini pun benda yang besar juga bila kita sudah terlibat dengan pergerakan yang kemah, benda ni akan berlaku lah. Benda ni akan berlaku. Kalau zaman kita kata dia sebuah masalah infradi lah, dia tak boleh tanya dengan ijtimai kan. Tu ada masalah infradi. Dalam majlis ijtimai kita tak boleh tanya. Tak, dia menyebabkan balah. Tak. Kita tak suka kau dia tu, kita tak suka dia, kita tanya dalam majlis ijtimai. Kita tanya soalan tu nak supaya ustaz kata kau dia. Betul tak boleh. Soalan ni kalau kita tanya dalam majlis ijtimai, majlis ramai-ramai, tak, untuk kita pergi apa dia? Pergi pacung orang. Kita ada masalah infradi. Dia dalam adab majlis ijtimai, kalau nak tanya soalan ijtimai. Soalan ni untuk bagi manfaat kepada semua orang. Kalau tidak dengan soalan infradi kita tu menyebabkan pecah belah dalam majlis. Jawapan pun jadi pecah belah. Tak. Walaupun ustaz tak tahu, tapi jawapan kita menyebabkan pecah hati. Sebab tu dalam majlis ijtimai, kalau kita nak tanya soalan yang mana boleh bagi manfaat pada seluruh majma', seluruh orang. Kalau nak tanya infradi, tanya secara infradi. Tanya secara infradi. Tak, secara umum kita. Jadi Allah SWT bagi tahu mula nasihat pada para sahabat supaya jangan jadi ikut jejak langkah Yahudi Bani Israel. Kemudian Allah Taala dedahkan lagi pada kita, sambung ayat 20, ayat 109 ni sambung ayat tadi, ayat 105. Wadda katsirun min ahli kitab. Ingin sekali Allah Taala bagi tahu ahlul kitab. Tak, orang ulama-ulama Yahudi ni, law yaruddunakum min ba'di iman. Kalaulah mereka dapat mengembalikan kamu selepas kamu beriman ni jadi kafir semula. Bayang kan? Ni deki punya bahasa ni. Dia tak ikut Nabi. Tak. Lepas tu dia tengok orang mula ikut Nabi, beriman dengan Nabi, dia nak buat usaha. Allah Taala jelas kepada kita, dia fikir lagu mana supaya mereka semua ni jadi murtad mula. Ni Allah Taala dedah kan? Allah Taala dedah pada para sahabat kejahatan ulama-ulama Yahudi di Madinah. Bukan lain, bukan di Rom, bukan di Parsi ni. Di Madinah, di Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Allah Taala turun wahyu bagi tahu pada Nabi kejahatan mereka. Apa yang ada dari mereka. Mereka tidak ingin kebaikan turun pada orang Islam. Mereka ingin sekali kalau boleh supaya kamu jadi murtad, hasadan, kerana mereka sangat deki daripada diri mereka sendiri. Bapa deki selepas mereka sudah jelas bahawa apa yang kamu ikut itu benar. Lepas tu nak buat lagu mana? Sebab tu kita jangan terbalah. Wahyu kata sebab tu kita demon ni kita kena keserai. Allah Taala ayat pada Nabi, fa'fu wasfahu. Tak usah cara. Fa'fu ni maafkan mereka, maksudnya fa'fu wasfahu. Tak usah cara. Jangan peduli. Wasfahu hatta ya'ti, sehingga Allah Taala buat keputusan. Dan innallah. Lepas tu kalau kita tak peduli kan, bahaya kan. Dia perancang gitu, dia buat gini-gini kan. Dia buat program secara senyap untuk hapuskan kita. Allah Taala jawab, sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Jangan takut. Di atas mereka ada Allah. Lepas tu buat apa dia? Wa aqimus salat. Ni Islam. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. Sembahyang bukan sembahyang. Ni pun wajib kan. Allah Taala bukan sembahyang, bukan wa atuz zakah, bukan suruh sembahyang. Aqimus salah, tegakkan sembahyang. Sembahyang ditegakkan sembahyang lagu mana? Seperti mana seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, si fulan sembahyang malam tapi curi. Curi tu tak sembahyang lagi tu. Sembahyang tak sempurna lagi tu. Orang yang tegak sembahyang ni dia tak curi. Tengok tu, dia sembahyang ni dia bukan sembahyang tu. Bila sembahyang molek dak, muamalat jadi molek. Bila sembahyang molek, muasyarat jadi molek. Bila sembahyang molek,
Dia panggil akhlak jadi molek. Dia situ. Ni Allah SWT suruh kita bina. Mana bina hubungan dengan Allah SWT molek, sehingga muamalat kita jadi molek, akhlak kita jadi molek, muasyarat kita jadi molek, sehingga wajib zakat, tolong orang. Dia kena gini dah. Ni kita kena sibuk. Ni paling mahal. Tak ada guna. Walaupun kita tahu musuh kita, tak ada guna. Kita nak bincang apa dia? Nak bincang apa dia? Nak bincang. Kalau kita sepakat belakang pun, ni perancangan Yahudi, kita dapat dikata gitu, tak ada guna juga. Tapi dia tak akan jadi lagu tu kan. Sebab tu Allah SWT tawajuhkan para sahabat. Nabi SAW bagi tahu, gapo dia paku para sahabat. Dia tahu dah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisy tak suka pada Islam ni. Buat perancangan nak jatuhkan Nabi, nak burukkan Nabi. Macam-macam cara mereka buat, fikir. Tapi Allah SWT perintah pada sahabat kepada wa aqimus salah wa atuz zakah. Tu kita tengok ayat ni pelik kan. Cerita tentang Yahudi, tiba-tiba mari sembahyang buat apa? Tengok, cerita pelik ayat ni. Semua tentang Yahudi. So ayat ni, satu-satu ayat ni tengah-tengah mari wa aqimus salah. Sebab paling penting sekali ni Allah Taala nak ingat pada kita. Ni resolusi dia. Sebab tu kita ayat berkali-kali dah. Kita duk kata jahat Amerika dah. Gini menindah gini gapo-gapo dah. Tak jadi. Duk pergi gapo dia? Demonstrasi depan embassy dia. Jadi. Dia bukan lagu tu. Tak ada faedah pun lagu tu. Tak ada faedah pun lagu tu. Bila Israel tak benar ke orang Islam sana, saudara-saudara kita sembahyang Jumaat ke, kita nak menyatakan kemarahan kita dah. Kerana mereka sokong dia, kita pergi embassy dia. Tak benar tak. Tak ada mana. Kalau lagu tu mereka buka kaunter ya. Dak. Tawar kerja. Dak. Gaji $5,000, tak ada gapo. Pergi pakai t-shirt tu, nak Islam tukar t-shirt. Duduk atas meja dari si boreh. Tak. Tak boleh. Setara tu, tak ada kekuatan. Dia bukan lagu tu. Dia bukan lagu tu. Dia kena bina sungguh. Kita dengan sembahyang, dengan zakat, dua perkara ni dak kita dapat bina umat yang sebenar-benar. Yang tak boleh nak dijual, yang mana tak boleh nak dibeli. Kalau tidak kan, sama-sama kita nak bina lagu mana? Kita pun sama-sama kita jual. Kita jual. Tak. Tak boleh. Sebab tu Allah Taala halakkan tujuan dak para sahabat ni, wa aqimus salah. Selepas bagi tahu kejahatan Yahudi, wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa saja yang kamu buat kebaikan sebenarnya untuk diri kamu sendiri, dan kamu akan dapati benda tu ada di sisi Allah. Jangan rasa rugi. Buat kebaikan, bina kebaikan kerana Allah semata-mata. Jangan rasa gapo dah, jangan rasa rugi. Tak. Bila kita buat apa-apa kebaikan kerana Allah, dia kena ada lah. Dia kena ada umat lagu ni. Nak islah umat ni Allah, dia kena ada lagu ni. Dia kena ada satu orang yang mana yang buat pengorbanan untuk islah adik-beradik belakang. Dia kena korban seorang. Tak. Dia kena korban. Tak. Untuk baki dalam masyarakat pun dia kena korban juga. Tak. Dia je duk tanya khabar, dia je duk ambil berat. Orang lain tak peduli betul-betul dia. Tak apa. Dia kena lagu ni. Dia kena ada jiwa lagu ni. Jiwa. Sebab tu Allah Taala bagi tu wa aqimus salah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Dan innallaha bima ta'malun. Allah Taala tahu apa yang kamu buat tu dengan jelas. Ya. Sama semula berkenaan dengan Yahudi, wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Semua mula. Ajib. Sebab ini resolusi dia yang kita nak lagu mana nak buat sekarang. Sebab sekarang ni lah. Sebab sekarang ni Yahudi, apa yang berlaku di dunia ni kan, Rusia sekarang kan. Betul nak berlaku perang dunia ketiga dah sekarang ni kan. Kita kena tahu musuh kita. Kita nak duk alih puting ke kita nak duk alih ni. Balah sama kita bolak. Ada masa-masa. Kita banyak dah balah. Bahawa kita kata putih pun jahat juga. Mu jahat. Putih. Jadi balah pula. Jadi balah. Sebab tu dia tak ada. Tu kita sibuk. Ni amalan bagaimana nak kemahkan orang Islam. Biar orang Islam kita terkesan hanya dengan Allah SWT. Hak ni hak asah pun. Bila mari ujian pun tinggal perintah Allah Taala. Apa nak berjual lagu mana? Nak berjual lagu mana? Apa yang berlaku dari tengok sejarah. Tak. Tengok Andalusia. Tengok orang Islam kita sekarang seluruh dunia. Allah, dengan rahmat Allah yang tak nak selamat lagi. Kalau tengok keadaan kita tak tunai tanggungjawab ni, kita layak disembelih gitu dah. Dengan sikap kita ni. Tentu kan, keadaan menyedihkan sekarang kan. Bila kita jalan seluruh dunia, Allahu Akbar. Tak. Di jemaah kita pergi di Honduras, di Amerika Tengah sekarang ni, Allahu Akbar. Tak. Di Brazil, Mexico, orang Islam kita penuh aja. Orang Islam penuh. Tu orang nak masuk, kalau luar negara ni orang nak masuk Islam hari-hari. Jemaah kita baru balik daripada Amerika Tengah kan. Ada Ustaz Zainal saya. Dia pergi duduk 2 bulan.
2 bulan kapur dia boleh. Tu orang kalau hari-hari orang nak masuk Islam, ada orang nak masuk Islam, tapi tak ada orang nak pergi, tak ada orang sedia untuk ajar. Bila Jumaat sama ke tak? Dia Honduras ke? Satu masjid dia tu, kita panggil semua orang Islam. Panggil semua dah. Hak ni masuk Islam 5 tahun baru nak belajar Fatihah. Hak ni masuk Islam 2 tahun dah baru nak belajar sembahyang. Tak ada orang ajar, tak ada orang ajar. Tu kalau pergi jadi tok guru belaka ni. Orang kita ni, tapi tak ada orang nak. Orang nak masuk Islam. Orang nak masuk Islam. Ada orang Malaysia seorang. Dia bukan ustazah. Cuma dia sekolah Arab. Lepas tu belajar lawyer. Jadi tak. Dia jalan, dia suka orang dunia. Dia duduk mana? Di Amerika Tengah, Amerika Latin. Tak. Dia pergi singgah situ je. Dia pergi cuti jalan tak. Singgah rumah orang Arab. Duduk rumah orang Arab tu. Orang Arab tu tahu dia boleh baca Quran. Jadi pegang dia untuk ajar Quran. Belajar Quran. Orang biasa, peguam. Tak. Kalau dia duduk sana, nikah orang sana dah. Tak jumpa kita lagi, tak. Akak-akak nikah lalu. Mungkin duduk sana. Lalu ni dia jadi ustazah, dia duduk guru Quran. Guru orang Arab. Orang nak agama. Orang Arab tahu dia boleh baca Quran, minta dia merayu dia duduk sini. Nak belajar Quran, aku tak pandai baca. Orang Arab. Jadi belajar Quran. Dia boleh baca Quran. Ajar Quran. Lepas tu orang Arab lain pula tahu. Orang Arab lain pula tahu isi ni tahu. Oh, jadi tok guru Quran dia sana. Tu tak ada orang lagi. Kita tak peduli pada orang. Kita tak peduli pada orang. Tak. Kita duduk keadaan kita tak ada rasa diri umat kita, tak ada rasa dia kita. Kita tak guna apa yang ada kelebihan pada kita. Dan ini yang telah berlaku. Tak. Ini yang telah berlaku. Jadi Allah SWT sudah bagi tahu ni. Kalau untuk kuatkan kita ni, sembahyang dengan zakat. Sembahyang apa hubungan dengan Allah, zakat ni hubungan sama-sama kita. Cari jalan. Ini sumber kekuatan kita. Dan hubungan dengan Allah paling kena kuat dulu. Kalau Allah tuan kita sebenar, tuan kita sebenar Allah. Kehidupan ni 60 tahun dulu kita tak ada ke? 70 tahun dulu kita tak ada. Siapa bagi kehidupan ni? Allah bagi kehidupan. Dan apa saja nikmat yang ada pada kita, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kita ni, nikmat isteri, nikmat anak, nikmat kekayaan, semua ni milik Allah kan? Allah bagi. Dan Allah tak nak bagi dunia ni tempat ujian. Siapa dia Allah ni? Allah yang terbiak Allah ni Allah. Dia belaka. Ala malaikat, ala jin, ala haiwan, ala tumbuhan. Siapa yang terbiak? Allah. Dunia ni hanya sebagai kecil daripada kerajaan Allah SWT. Orang lain tunduk belaka pada Allah SWT. Kalau derhaka pada Allah SWT sedikit ya, kita. Dan kita Allah tak nak bagi dunia tempat ujian sementara. Tiba-tiba Allah yang begitu hebat, Allah yang terbiak belaka, ilmu dia meliputi segala. Nak banding ilmu Allah dengan ilmu kita kan? Celup air jari kita dalam air laut, tak lekat tu semua ilmu makhluk kan. Air laut tu ilmu Allah semua. Balik bayar. Ilmu yang tadbir kita ni, yang kita Allah ni daripada ilmu dia yang datangkan perintah hukuman ni, kita boleh tahu tepi kita. Contohnya kita silap tuan. Kita silap. Ni bila sepatutnya perintah dia lah paling kemas kan. Dan kita ni hanya nak jadi dia, tuan kita sebenar. Orang lain bukan tuan kita, kerajaan bukan tuan kita. Sama-sama kita bukan tuan kita. Tuan kita Allah. Sebab tu Sayyidul Istighfar tengok Nabi ajar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abdu. Tengok. Allahumma, ya Allah, kamulah pencipta saya, kamulah pemelihara saya ya Allah. Tidak ada tempat bergantung melainkan-Mu ya Allah. Khalaqtani, kamu yang buat saya ya Allah, saya ni hamba-Mu. Ya Allah, saya bersungguh-sungguh, saya berjanji bersungguh akan sempurnakan segala perintah mengikut kemampuan saya. Tu kita dengan Allah Taala. Ya Allah, segala nikmat yang ada pada saya daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, segala kesilapan saya mengaku saya buat ya Allah. Kemudian bagi tahu ya Allah, tidak ada tempat bergantung melainkan-Mu ya Allah. Ini pagi hari diucap kita ikrar kita pada Allah. Dan ini petas sekali lagi. Tiba-tiba mari perintah orang lain, perintah hak Tuhan sebenar tolak gitu. Tu bukan ambo nak kadu kita Allah lah, bukan. Tapi nak ayat tu kita berhadapan dengan zat lagu ni. Dia satu hari kita akan balik menghadap dia semula, dia akan tanya semula. Tapi tengok perintah dia mana? Mana perintah dia dalam kitab dia? Mana? Dari sudut pemerintahan, dari sudut ekonomi, dari sudut ikhtilaf, dari sudut muamalah. Sekali dari sudut ibadah pun. Kita taat pada selain daripada Allah SWT. Sebab apa kita tak jelas kita Allah SWT. Sebab tu Allah Taala sentiasa generasi pertama yang Allah Taala baikin para sahabat ni sebagai contoh pada seluruh umat sampai hari kiamat ni. Tak bila berlaku keadaan lagu ni, wa aqimus solah. Bukan perkara kecil ni. Ilmu ni. Air laut ilmu dia. Kalau dekat jari tu ilmu seluruh makhluk. Dia bagi tahu, dia bagi resolusi pada kita.
Tak, bila keadaan lagu ni, bila musuh buat perancangan, bila musuh buat lagu ni, lagu mana nak buat? Lagu mana nak baiki keadaan ni? Tak ada terlambat kan? Mudah saya bagi tahu. Lagu mana? Ajak semua orang baiki hubungan dengan Allah. Ni caranya. Bila ajak umat ni hanya terkesan dengan Allah, umat ni tidak akan boleh dijual, tidak boleh beli siapa-siapa. Umat ni hanya terkesan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni boleh bina. Hak ni. Dan ni kita kena usaha. Kita kena usaha. Dan ayat seterusnya sama semula. Tengok Allah SWT letak nampak tak begitu zahir sekali barang kepentingan sembahyang dan kepentingan zakat, isyarat supaya bina hubungan dengan Allah dan bina hubungan sama kita dengan Maula sama semula. Wa qalu lan yadkhulul jannah, kritikkan kepada fahaman Yahudi kita sama semula petang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. رضينا بالله ربا والإسلام نبي محمد نبي ورسول والحمد لله.